Okay, so saya akan start record sekarang. Okay, so untuk hari ini, okay, kelas yang pertama secara officialnya. Semalam saya dah buat, tapi saya just briefing course plan. Jadi ada yang tak join semalam, saya minta awak download balik course plan tu dan saya nak awak klik survey. Bila dah tengok course plan tu, tolong klik survey yang I have received and understood the given course plan and assessment plan date for DGE 3113 Discrete Mathematics. Okay. So dalam ni saya dah bagi dah course plan semalam. So dengan tarikh sekali. Tarikh assessment ni maksudnya tarikh quiz, tarikh test. Okay, saya dah inform semalam dah lah. Okay, dan kalau dah dapat, tolong tekan klik yes. Kalau ada yang tak jumpa kat mana, tolong inform saya ataupun klik not yet lah. Okay, supaya saya tahu pelajar saya clear apa yang akan berjalan sepanjang Madam, Madam mute ke dia? Mute. Okay, dia mute. Okay, dah dengar dah? Dengar dah. Kat mana saya mute tadi? Kat apa ni? Hmm? Okay, saya start balik Dalam WhatsApp group saya ada bagi 3 file. Satu tu Introduction to Maths, okay, Discrete Maths. And then yang kedua, chapter 1 punya nota. So saya akan bagi dalam bentuk PowerPoint lah. Kalau saya tak sempat, saya akan bagi dalam Microsoft Word. And then yang ketiga, tutorial 1. So matematik ni dia tak boleh lari daripada tutorial. So tutorial ni memang akan ada dan awak kena perlu buat dalam masa tempoh yang saya beri dan sila hantar. Okay, nanti saya akan inform balik lagi sekali lah kaedah untuk hantar tutorial. So saya pergi pada Introduction to Discrete Maths. Okay, so Discrete Maths, malam saya dah tanya, ada tak pelajar di CNT dengan di CIT yang dah pernah ambil Computer Organisation COA Saya tak ingat apa A tu. Ada tak? Architecture ke? Yes, architecture. Betul. Ambil dah Kang. Dia sebenarnya discrete maths ni dia lebih kurang macam computer organisation architecture jugalah. Cuma dia agak detail dari segi pengiraan je. Mungkin sebelum ni kalau pelajar di CNT, di CIT belajar COA, awak guna kalkulator pun dah dapat jawapan kan. Tapi untuk discrete maths setiap pengiraan tu perlu tu tunjuk. Okey, jadi so pentinglah awak ada kalkulator. So pastikan awak gunalah kalkulator apa 570 ke 350 ke tak kisahlah asalkan ada kalkulator untuk buat pengiraan. Okey, so discrete math ni dia khusus untuk pelajar yang ambil computer science, aliran computer science sahaja. Engineering dia tak akan ambil discrete math. Contohnya kalau awak sekarang di CIT dengan di CNT kan. So di MTM ke, di NTD ke, dia orang tak ambil. Sebab discrete math ni adalah satu bidang ataupun cabang matematik yang khusus kepada subjek yang komputer. Sebab banyak benda lah yang dalam tu yang berkait dengan mathematics, terutamanya dari segi programming, network security dan sebagainya lah. Okay, so insyaAllah lah saya untuk introduction ni saya ringkaskan. So nanti boleh baca. So apa itu discrete mathematics? Okay, discrete mathematics ni adalah sebahagian matematik yang study berkenaan discrete. So dia bertentangan dengan continuous. Discrete ni maksudnya nombor yang tunggal. Contohnya kalau kita cakap berkenaan umur. Kalau ada orang tanya umur berapa? Tak ada orang cakap pun umur saya 15.5. Ada ke? Tak ada kan? Kan ada 15.5. Ada?
Biasanya orang akan jawab kalau umur berapa, jawab 15 tahun, 21 tahun. So, nombor yang kita wakilkan 21, 15 tu adalah nombor bulat ataupun kita kenalkan sebagai integer. Itu adalah discrete, nombor yang betul-betul tertakluk pada satu nilai je. 21, 17, okay? Kalau continuous ni maksudnya dia ada pecahan ataupun dia ada perpuluhan. 21.5, 15.7 itu adalah continuous. Okey, dalam komputer biasanya memang kita akan guna integer ataupun kita nak kira step taken. Kalau buat programming, okey, kalau dah ada masuk komputer punya lab ke ataupun buat programming, biasanya kita guna for I equal to 1. Okey, so 1 tu bermakna integer. Jadi discrete matematik kat sini gunanya dekat programming ataupun kita nak satu lagi nak tengok dari segi network. Okey, ada pengiraan distinct path tu lah. Okey, nanti kita akan belajar detail dan tajuk trees, graph and trees untuk yang ni. Okey, dan yang keempat ni, it is fundamental important. Sangat penting bagi pelajar yang ambil computer science untuk improvekan dari segi knowledge berkenaan number properties. Okey, jadi dalam ni adalah pengiraan lah, kita nak tukar asas dan sebagainya. Okay, so ni contoh-contoh problem. Mungkin awak tak tahu, discrete mathematics antara yang solvekan problem ni. Contohnya kalau kita nak buat password komputer. Okay, pernah tengok kan kalau kita nak login ke ataupun kita nak create email, mesti nak kena isi username dengan password. Okay, so password ni contohnya dia nak 6 digit ke 8 digit ke. So macam mana kita nak create digit tu, tak nak bagi sama dengan orang lain, gunanya discrete mathematics. Dekat situ kita ada subjek untuk pemilihan dan gabungan. Okay, so inilah antara discrete mathematics. Ataupun kita nak kira kebarangkalian untuk menang game. Contohnya game tu ada 10 tim. So kebarangkalian satu tim tu nak menang berapa? Itu adalah dikategorikan sebagai discrete mathematics. Okay. And then apakah hubungan di antara dua komputer dari segi network dia? Macam mana kita nak access network komputer A kepada komputer B? So link dia tu between tu kita akan guna discrete mathematics. True, false, false, true dan sebagainya lah. So itu dinamakan sebagai discrete mathematics. Dan satu lagi kalau yang ni lah untuk kita nak cari jarak yang paling dekat bagi dua bandar menggunakan kaedah transportation paling dekat. Biasanya saya tengok projek final year tahun lepas lah, ada seorang pelajar tu dia buat macam mana dia nak analisa data untuk kemaskini sistem pensyarah dengan paling cepat. Dalam tu dia akan ada guna programming sebenarnya, tapi dalam tu juga ada digunakan sebagai tree dan juga graph dalam tu. Okey, dan sebagainya lah. So sebenarnya discrete mathematics ni penting lah untuk awak faham, tapi dia takkan directly tanya awak untuk masalah tu dari segi matematik. Cuma awak kena problem solving tu dari segi discrete. Okey, so ni boleh baca balik lah apa kepentingan untuk discrete mathematics dalam komputer. Banyak benda macam saya terang tadi. Okey, dan matematik dia punya bahagian ni biasanya nak guna logik. Logik yang true, false, 001 dan sebagainya. Dan kita guna komputer ni pun sebenarnya adalah satu teknologi untuk memudahkan. Contohnya kita nak selesaikan apa-apa, kita guna komputer ataupun apa-apa bahan digital kan. Tapi dalam tu inside of the computer itself, dalam tu kita ada matematik. So untuk kita belajar macam mana kita nak buat. Okay, so matematik lah. So sekadar just introduction, kenapa nak kena belajar discrete. So discrete ni memang adalah asas, betul-betul asas untuk belajar computer science. Okay, kalau awak minat bahagian komputer, awak nak sambung bahagian kerja komputer nanti, so matematik untuk discrete ni adalah benda yang perlu awak tahu. Okay, alright, so dekat sini ada topik assessment. Dalam discrete matematik ni ada 7 topik. Okay, saya inform dah semalam ada 7 topik. So kat sini awak tengoklah chapter 1, chapter 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di mana untuk minggu pertama ni kita akan belajar untuk integers and number system. Okay, dan ada satu tutorial iaitu tutorial 1. Okay, saya dah bagi dah, ni tutorial 1. Okay, dan untuk quiz next week hari Khamis. Okay, Khamis tu quiz untuk masuk tajuk chapter 1 sahaja. Okay, dan seterusnya boleh tengoklah. Tutorial kita ada sampai 7.2, saya akan bagi dalam WhatsApp nanti. Okay, alright, so itu saja untuk introduction. Ada soalan tak?
Ada soalan tak nak tanya? Kalau boleh bagi feedback Paling kurang saya tak rasa sangat saya ni keseorangan kat sini. Alhamdulillah tak ada kita. Okey. Ni semua ni kat rumah ni bangun ke tak lagi ni? Satu Dah lagi. Dah. Satu lagi saya tak pasti kalau kita online learning selama 2 minggu saja ataupun lepas tu kita face to face lah. Ataupun online learning sampai akhir tahun Disember. Yang tu takluk kepada arahan je lah. Okey, so kita masuk kepada chapter 1. So chapter 1 adalah integer and number system. Okey, kita akan habiskan hari ni sekejap je. Awak dah tahu dah sebenarnya, cuma nak tengok dari segi pengiraan sahaja. Okey. Integer and number system. Okey, so kita tengok pada chapter learning outcome. Apa yang awak akan belajar daripada chapter ni? Okey, so untuk learning outcome yang pembelajaran dia yang pertama sekali, awak akan tahu macam mana kita nak bahagikan integer. So ni bahagi nanti kita tengok macam mana kita nak buat hasil bahagi. Sebab biasanya kalau asas untuk programming komputer akan ada satu coding yang macam nak kira hasil bahagi. Contohnya nak tahu baki ke, remainder ke dan kedua, kita nak cari penyebut dan juga baki. Ni yang saya kata ni, quotient and remainder from a division of integers. Okay. And then yang ketiga, inilah yang ketiga. Okay, macam mana kita nak tukar asas nombor sekarang ni kalau kita guna 1 hingga 10, itu nama dia decimal. Okay, decimal ni maksudnya asas 10. Okay, so sini adalah asas 10. So macam mana kita nak tukar nombor asas 10 yang kita biasa guna seharian ni kepada binary. Binary ni biasanya asas 2 lah. Okay, asas 2 contohnya dia adalah terdiri daripada nombor kosong dan juga 1. Okay, tu binary number. Biasa benda ni guna dalam komputer ataupun dalam bentuk matrix untuk runkan suatu sistem komputer. And then octal, octal ni adalah untuk asas 8. Okay, so kalau asas 8, number tu dia akan start daripada 0, 1, 2 sehingga 7. So nombor oktal ni dia terdiri daripada nombor ataupun digit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. So tu namanya asas 8. 8 tak termasuk, dia hanya sampai 7 sahaja. Okay. Kalau asas 10 yang kita guna pakai sekarang, dia start daripada 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 9. So maknanya kalau ada nombor 0 sampai 9 tu maknanya itu adalah asas 10. Okey, so yang satu lagi adalah kita akan belajar macam mana nak tukar kepada hexadecimal. So hexadecimal ni adalah asas 16. Asas 16 ni maksudnya awak punya counting ataupun pengiraan tu, okay, pengiraan tu dia akan start pada 0 tau. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 tak kira. Okay. So kalau kira ni 0 sampai 9 kita ada 10. Tapi bila kita cakap pasal asas 16, dia kena continue lagi, continuous dengan 6 lagi. So dia akan continue dengan A, B, C, D, E dan juga F. Barulah kita cukupkan dia menjadi asas 16. Okay, pernah jumpa kan tajuk ni? Pernah jumpa tak? Hexadecimal, octal, decimal, pernah? Pernah, Madam, pernah. Pernah, okay, right. Cuma saya nak tanya je, pernah jumpa ni guna kalkulator untuk kira ke tunjuk jalan kerja? Guna kalkulator dah? Dua-dua, okay, right. So kalau saya lepas ni, sebab saya bimbang sebelum ni saya pernah ajar, pelajar hanya tahu nak tekan kalkulator je, masukkan nilai,
Lepas tu terus dapat jawapan. So untuk matematik ni dia kena ada jalan kerja lah. So untuk hari ni lah yang saya akan ajar jalan kerja. Jadi senangnya chapter 1 ni kalau masuk kuis pun dia masuk kuis untuk tajuk ni sahaja. Divisibility of integer, quotient remainder dan juga penukaran asas 2, 8 dan 16. Okay. Alright. So kita tengok pada pengenalan number system. Okay. So dalam dunia ni ataupun dalam sistem mathematics ni dia dikenali sebagai number system. So banyak nombor lah. Ada nombor pecahan, ada nombor bulat, ada nombor set, okay, dan sebagainya. Tapi setiap tu dia dikategorikan mengikut jenis-jenis dia. So paling kecil dia punya range ni dekat bawah ni adalah natural number. So apa itu natural number? Natural number adalah start daripada 1, 2, 3, 4. Dia tak start pada kosong. Natural number adalah start daripada 1 dan seterusnya lah. Kalau saya bagi nombor 24, 24 adalah natural number. Okay. Untuk whole number, okay, whole number ataupun diwakilkan sebagai W, whole number ni dia termasuk dengan kosong. Yang the rest dekat belakang ni sama macam natural number. Okay. So beza kalau natural dengan whole number ni adalah kosong sahaja, zero ataupun sifar lah. Okey, untuk integer, integer yang ni yang penting ni integer sebab biasa orang komputer dia akan gunakan integer untuk sebarang pengiraan. So integer dia adalah gabungan antara natural dengan whole number dan dia include sekali dengan nombor negatif. Okey, jadi untuk integer ni, so untuk integer biasanya kita akan wakil sebagai huruf Z. Maksudnya Z ni nombor di antara ikutlah negatif 2 ke negatif 1, 0, 1, 2 dan seterusnya. So ni integer. So integer ni diterbahagi kepada dua. Satu tu integer positif Z plus, satu lagi integer negatif. Okey, kalau integer positif ni maksudnya nombor yang positif je lah. Iaitu 1, 2, 3 dan seterusnya. Ataupun dia sebenarnya sama dengan natural number. Okay. Untuk Z negatif ni, Z negatif adalah integer yang negatif. So kalau integer negatif maksudnya dia akan start daripada depan ni lah. Kita letak 3 titik ni, 3 titik tu maksudnya nombor yang tak terhingga. Ataupun kita sebut sebagai infinity. So 3 titik ni lepas tu negatif 2, negatif 1. Okay. So nombor sistem ni cukup sekadar awak tahu je lah. Yang kita nak fokus sebenarnya adalah integer. Integer nombor bulat yang dia tak ada pecahan per 3 ke per 4 tak ada. Okay. So untuk rational number, rational number kat sini. Rational number ni dia ada dua, sama ada pecahan lah, ni pecahan. Ataupun nombor perpuluhan. So rational number ni kalau saya bagi contoh, rational number ni contohnya 1/2, negatif 4/3. Okay. So ini adalah contoh rational number sebab dia adalah pecahan. Ataupun kalau 0.5 pun, so ini adalah rational. Dia hanya nombor bulat sahaja, tak ada pecahan, tak ada perpuluhan. Okay, so tu asas untuk nombor sistem. So nanti kalau ada kuis, ditanya adakah 3/4 itu adalah integer, maksudnya bukan. 3/4 bukan integer sebab itu adalah nombor pecahan iaitu dikategorikan sebagai rational. Nah, okay. So tu je lah, boleh refer balik nanti, dia just identify je lah apa beza integer, apa beza rational number. Rational number biasanya dia wakilkan huruf Q, okay. Alright, so kita fokus kepada integer sekarang ni. So macam saya terangkan tadi, integer ni nombor yang boleh dihitung. Contohnya 1, 2, 3, benda yang kita boleh hitung dengan jari contohnya. Termasuk dengan kosong dan juga negatif counting lah. Macam suhu ke dan sebagainya. So dia tak ada fraction dan dia tak ada decimal places. Tak ada pecahan dan tak ada perpuluhan. Okay, so yang ni boleh baca nanti. Untuk even integer ni maksudnya nombor genap. Okay, nombor genap lah. Tapi dekat sini ada twice. Twice ni maksudnya
ganda. Tuas ni maksudnya ganda 2. So kalau kita nak senaraikan nombor genap yang gandaan 2, maksudnya dia akan start bila negatif 8. Dia tak start bila negatif 8 sebenarnya. Dia banyak lagi dekat depan. Okey, negatif 8, negatif 6, negatif 4 sampailah seterusnya. So tu nombor genap lah. Nombor genap yang boleh bahagi dengan 2. Okey, untuk odd, okey, nombor ganjil. Okey. So biasanya kalau dalam coding komputer awak, kalau kita nak kata dia sebagai even, okay, nombor genap, biasanya kita akan buat sebagai 2 nombor. Kalau darat 2, dia akan dapat nombor genap. Tapi kalau untuk odd, okay, odd ni nombor ganjil kan. So dia memang 2M juga. Tapi 2M tambah dengan 1. So tu beza. Even 2M, kalau odd 2M tambah 1 untuk jadikan dia sebagai ganjil. Okay. Jadi benda ni lah yang awak kena nak guna dalam komputer ke, coding terutamanya, nak senaraikan nombor genap. So kalau nak guna nombor genap, kita akan guna yang ni. 2 darab M je. Tapi kalau kita nak guna yang ganjil, 2M tambah 1. Okay. So yang ini sekadar untuk awak tahu je lah, integer adalah nombor yang boleh dihitung termasuk dengan kosong dan juga termasuk dengan negatif. Okey, kita pergi kepada divisibility of integer. Okey, pembahagian untuk integer, maknanya kita bahagi. So, sekiranya integer tu dibahagi dengan apa-apa integer yang lain kecuali kosong, okey. So, kalau kosong ni dia tak boleh contohnya 4 bahagi kosong. Tidak tertakrif, dia takkan dapat nilai. Okey, so dia tak boleh kira lah kecuali kosong. That's why ada syarat kat sini. So quotient yang terhasil tu adalah integer ataupun bukan integer. Contohnya 10 ni integer bahagi dengan 2. So dia akan dapat 5. So 5 ni nombor bulat kan. So bila nombor bulat maksudnya 5 tu adalah integer. So bila integer maksudnya ini dikira sebagai divisible. Dia tak ada baki. So boleh bahagilah. 10 bahagi 2 dapat 5. So itu adalah divisible. Okay. Kalau 10 bahagi 4, memang kita boleh bahagi juga. Tapi dia akan dapat apa ni? Dapat perpuluhan. So, bila perpuluhan, itu bukan dikategorikan sebagai integer. So, bukan integer. So, kalau bukan integer, awak dapat ni, maka kita katakan sebagai not divisible. Okay. Not divisible maksudnya dia tak bahagi secara adil lah sebab dia ada baki. Okay. Jadi sekarang ni konsep kat sini saya nak beritahu pasal divisible ni. Sekiranya kalau 10 bahagi 2 awak dapat 5. 5 tu integer kan. So divisible ni dia boleh tulis sebagai 10. Okay. Palang dekat tengah ni. Ni palang kat tengah ni. Ini dinamakan sebagai divisible. Boleh bahagi maknanya baki dia kosong. Okay, so dia boleh bagilah 10 bahagi 5 dia akan dapat lah. Ataupun kita tulis bukan 10 bahagi 5 sebenarnya. Sekejap maknanya 5 tu adalah 5 pula dah. 2, sorry 2. Okay, so untuk 10 bahagi 2 ni dia sama dengan 5. 5 tu kan integer, maka itu adalah divisible dan dia boleh ditulis sebagai 2 divisible by 10. So dia boleh lah kat sini. Okay, untuk yang 10 bahagi 4 dia dapat perpuluhan. So 2.5 ni bukan integer. So bila bukan integer dia bukan divisible, not divisible. So bila not divisible, cara tulis dia adalah 4 is not divisible. Okay, nampak tak beza dia macam mana? Kalau divisible dia ada palang straight ni, straight je palang. Okay, kalau not divisible, okay, awak kena letak palang juga tapi kena ada slash kat tengah. Maksudnya dia terbahagi dengan cantik lah. Maknanya dia meninggalkan baki. So not divisible. Okay. So divisible of integer ni sebenarnya kita nak tentukan sama ada sesuatu integer tu dibahagi dengan integer lain. Dia dapat integer ataupun tidak kena tengok pada baki yang dia ada lah. So kalau tak ada baki ataupun dia tak ada nombor perpuluhan, itu dikira sebagai divisible. So
kita try tengok, ni contoh yang divisible of integer yang saya terang tadi. Kalau notation yang ada palang dekat tengah, maksudnya divisible lah. Kalau ada yang palang tapi dia ada slash, maksudnya tidak divisible ataupun kita kata sebagai does not divide. Okay. Okay, contoh, example 1. Tentukan sama ada 3 ni divisible ataupun tak dengan 7. Okay, so kita try buat. Kalau 3 dengan 7 ni tak divisible sebab kalau 7 bahagi 3, ingat sini A, depan ni A tau, belakang ni B. Bila nak buat pecahan bukan A per B tapi dia adalah B per A. Okay, so 7 ni bila bahagi dengan 3 dia akan dapat perpuluhan. Kalau kira pun kalkulator, 7 bahagi 3 dia akan dapat lebih kurang 2.3333. Maksudnya ini bukan integer. Jadi automatik kita kena tukar je 37 tadi. Kita buat je 3 is not divisible by 7. Sebab dia meninggalkan baki ataupun adalah nombor pecahan. Boleh ya? Okey, soalan yang kedua. Tentukan sama ada 3 ni divisible or not by 12. So macam mana kita nak buat? So 3 dengan 12 ni divisible. Kalau 12 bahagi 3 dia akan dapat 4. Di mana 4 adalah integer. So simbol dia akan kekal untuk straight line ni je. Okay, so ni betul lah divisible. Okay, boleh faham ke? Alright, so saya bagi contoh. Okay, contohlah. Tentukan 10 dengan 150. Adakah ini divisible? Cuba bagi respon. 10 dengan 150 divisible ataupun tak? Divisible. Okey, divisible. Sebabnya kalau 150 awak bahagi dengan 10 dia akan dapat 15. Di mana 15 ni adalah integer. So bila integer maka kekal je lah. 10 tu adalah divisible by 150. Okay. So tu je lah. Dia nak gunakan yang notation untuk divisible ataupun tidak sahaja. Okay, so ni division algorithm biasanya kita guna dalam coding lah. Okay, dalam coding. So dekat sini kita akan ada 2 notation untuk division. Satu tu dikenali sebagai divisor. Okay, divisor ni shortcut dia adalah div. Okay. Kemudian satu lagi kita ada remainder ataupun baki lah. Okay, so kita akan guna istilah dia sebagai MOD, mode. Yang ni kita nak cari quotient dan nak cari remainder. Yang tadi kita nak tentukan sahaja divisible ataupun tidak. Sekarang ni kita nak cari 2 benda. Satu tu quotient. Okay. Dan satu lagi R ni adalah remainder. Okay. Remainder ni maksudnya baki lah. Baki daripada nilai yang kita bahagi nanti. Okay, so tengok pada jalan kerja dia. Okay, so nanti kalau ada soalan tutorial nanti, dia tanya, okay, apakah nilai untuk quotient, okay, quotient dan juga untuk remainder ataupun kita katakan sebagai baki bila mana 101 ni dibahagi dengan 11. Okay, so jalan kerja dia biasanya kita buat macam ni lah, 101 sama dengan nilai yang paling dekat, sifar paling dekat 11 dengan 9. Ataupun kalau nak senang, awak tekan kalkulator, kalau ada tekan kalkulator sekarang, 101 bahagi 11 dapat berapa? So kalau awak tekan, dia akan dapat 9.181818. Okay, ni daripada kalkulator tau. So sekarang ni bila kita nak buat remainder dia, baki dia, so kita akan buat dia sebagai 101 sama dengan, kita ambil dia punya kepala dia ni. So kita akan dapat 9. Okay, dan dia punya remainder dia ni adalah 11. So kalau 11 campur 9 dia akan dapat 11 campur 9. 11 darab 9 dia akan dapat 99 sebenarnya. Nilai ni dia akan dapat 99. So untuk baki dia untuk 101 ni dia akan dapat 2. Okay. Jadi inilah yang pengiraan dia tadi ni.
So untuk 101 bahagi dengan 11 maka dia akan dapat 101 sama dengan 11 darab 9 tambah dengan 2. Okey, di mana quotient dia adalah refer kepada nombor 9 tadi ni. Okey, so nombor 9. Okey, untuk yang 101 ni adalah A dan 11 ni adalah B. Jadi untuk 9 dia punya quotient dia tu, okey, so quotient sama dengan A divide untuk B. Okey. So 101 div 11. So ni dia punya nilai quotient dia lah. Okey, so untuk baki pula remainder R ni. Okey. So R pun sama juga. R sama dengan A, tapi kalau untuk baki kita guna MOD, mod B. So nilai yang kita dapat tadi ni 9 adalah quotient Q dan 2 ni adalah R. Okay, so cara ditulis macam tu je lah. Tengok example lagi satu. Apakah quotient dengan remainder bila mana negatif 11 dibahagi dengan 3? Okay, so negatif 11 sama dengan, okay, dekat sini nombor ni adalah negatif kan? So bila nombor ni negatif, okey, kalau tekan kalkulator pun negatif 11 bahagi dengan 3, dia akan dapat 3.66, negatif 3.667. Okey, so yang ni dia tak boleh ambil nilai negatif tu. Dia akan ambil nilai yang positif tu. So dia 3 divisible dia darab dengan negatif 4 dan tambah dengan 1. Di mana hasil baki dekat belakang ini sebenarnya adalah baki. Dan dia perlu ditulis dalam keadaan positif. So saya tulis kat bawah ni, remainder cannot be negative. So sifir dekat sini 3 darab dengan negatif 4 dia akan dapat negatif 12. So dia kena advance satu step tu lah untuk jadikan dia sebagai positif. Bukannya buat macam ni, negatif 11 sama dengan 3 darab negatif 3. And then awak tolakkan dengan 2. So ni salah. Sebab remainder dia tak boleh jadi negative value. Dia mestilah positif. Okay. So cara tulis untuk jawapan dia macam tadilah. Q sama dengan A div B ataupun satu lagi untuk remainder R sama mod B. Okay, A tu negatif 11, B tu adalah 3. Okay, so nanti boleh tengok contoh. Okay, so practice dekat sini saya dah bagi. So saya bincang terus kat sini lah. Okay, so soalan 1. Adakah 17 ni divisible untuk nombor yang berkenaan? Okay, yang first soalan A, 68. Siapa boleh bagi tahu? 17 tu divisible atau tak dengan 17? Divisible. Okay, betul. So yes, betul 4. So jalan kerja ni macam ni je soalan A tu. Okay, 64 ni. So dia akan dapat 68 bahagi dengan 17. So bila awak tekan kalkulator, so yang ni adalah B tau. Ni B dan 17 ni adalah A. So 64 bagi 17 dapat 4. So 4 ni dikategorikan sebagai integer. Maka dia adalah divisible. So cara tulis dia adalah 17 is divisible by 68. So tu je jawapan dia. Okay. If yes or no ni, Y ni je lah. Sebabnya 4 ni adalah integer. Okay, boleh Okay, terima kasih yang jawab tadi tu. Saya tak perasan siapa. Okay, next. Kita pergi kepada soalan B. Okay, soalan B. Adakah 84 tu divisible by 17? Tak. Berapa dot dia ni? Sebab ada perpuluhan. Ya, betul. Awak tekan kalkulator ke? Tak. Okay, so kalau terbahagi pun 84 ni dia bahagi dengan 17. Okay. Okay, 84 bagi 17, kalkulator dia akan bagi 4.9411 and so on.
So di mana ini bukan integer. Okay. So bila bukan integer maka 17 is not divisible by 84. Tu je sebenarnya nak bagi tahu dia ada baki lah nanti. Okay, alright. So bolehlah tu. So lagi example C. Tak juga. Tak juga. Sebab, ya ke tak juga? 357. Tak. Ya. 21. Okay. 21 Kang. Ya. Okay. 357 kalau bahagi dengan 17 dia akan dapat 21 which is 21 ni adalah integer. Okay. So bila integer automatic itu adalah divisible. So kita akan tulis 17 divisible 357. So kena check dia integer ke tak integer. Okay, dan last kali soalan D. 1001 bahagi dengan 17. So yang ni? Tak. Okey dok. Sebabnya kalau kira kalkulator, dia akan dapat 58.88 perpuluhan kan. So bila perpuluhan, dia bukan integer, maka kita katakan ni sebagai 17 is not divisible to 1001. Okay. So tu je lah jawapan dia untuk soalan yang pertama. So nanti boleh cuba buat soalan tutorial. Kita bincang next week lah. Okay, soalan nombor 2. Cari quotient dan cari remainder ataupun baki bila mana 3 dibahagikan dengan 5. Okay, so cara dia. Okay, soalan A ni. 3 bahagi dengan 5. So dia akan dapat 5 sama dengan 3 darab dengan 1 campur dengan 2. Okey, di mana 1 ni adalah quotient, 2 ni adalah remainder. Maka untuk quotient itu 1 sama dengan A div B. So dia akan dapat A 3 div B iaitu 5. So ni untuk quotient lah. So untuk remainder dia, baki dia, kita ambil yang dekat belakang ni. 2 sama dengan 3 mod 5. Okey. Jadi tu je lah cara tulis untuk jawapan nombor 2A. So nanti boleh cuba buat untuk soalan dalam tutorial nanti. Penyelesaian dia simple macam tu je lah. Yang B. Siapa boleh bagi saya formula untuk negatif 1? Buka mic dan cuba share. Negatif 1 sama dengan? Pelajar lain? Cuba buka mic. Negatif 1 sama dengan? Tiga darab dengan apa? Dan tambah dengan apa? Siapa boleh bagi jawapan? Cuba je. Kalau salah tak apa. Negatif 1. Okey, betul. Negatif 1. Betul Belakang ni? Betul. Oh. Betul. Tembok Pak, tembok je. Tu belakang ni dah apa benda belakang? Belakang 1. Okey, betul. Betul Betul Daniel. Ya, betul Daniel. Betul.
Maksudnya sekarang ni nak cover awak faham lah tu. Sebabnya belakang tu dia kena positif tau. Jadi betul lah dalam ni dia tak boleh letak kosong. Kalau letak kosong kat sini, belakang ni akan jadi -1. So salah, dia kena letak -1. Okay, so kena tahu bentukan ni dulu. Kalau awak faham, tembok ke? Dia ni tembok tadi dia ni tembok ikut awak lah. Asalkan awak faham je. So cuba bagi saya untuk Q ni. Macam mana nak tulis Q? Q ni question. Satu sama -1 sama dengan Betul. negatif 1 divide -1. Bukan. Ya. Divide 3. Divide 3. Okay, right. Thank you, Daniel. Betul. Betul. Okay, dan untuk reminder, baki. Kita ambil yang belakang ni kan. 1 sama dengan -1 MOD 3. Okay. Alright, so hopefully boleh buat lah nanti Cuba buat nanti untuk tutorial. Jadi saya bagi jawapan untuk C. Okay. Okay, untuk C 44 kan. So 44 sama dengan 8. CV apa paling dekat dengan 44? 8 darab berapa? 45. Okay, dapat 5 sebab 40 kan. So 8 darab 5. So belakang ni dia akan jadi tambah dengan 4. Okay, so untuk quotient, maka dia akan dapat 5 sama dengan 44 divide 8. Dan untuk remainder, baki 4 sama dengan 44 mod 8. Okay, so satu tu nilai quotient, satu lagi nilai remainder. Macam mana nak tahu quotient dengan remainder? Awak kena bina dulu equation ni untuk dapatkan hasil tambah dia. Ingat kena dapatkan hasil tambah dekat belakang. Dia tak boleh negatif, dia tak boleh tolak kat belakang. Okay, so last kali example untuk D. Okay, untuk D. So untuk D 789 sama dengan siapa lagi nak teka? Dia nak teka lagi dia? Boleh? Orang lain ada jawab. Orang lain pula. Okeylah. Saya bagi orang lain pula. Siapa nak cuba? Orang lain ni ada ke dot semuanya ni? Okey, saya sebutlah nama. Nurin. Nurin. Ada tak Nurin? Buka mic Nurin lah. Okey, tak ada Nurin. Hajar? 34 betul. Okey, betul Nurin. 34. And then belakang tu tambah apa? Tujuh. Okey, betul Hajar. Alright, terima kasih Hajar. Okey, terima kasih Hajar. Okey, next saya minta Hakim. Hakim, cuba bagi saya untuk question. Kalau faham memang boleh buat je lah ni. Question? Hakim? Thank you Hajar. Okey, Hakim tak ada. Kita pergi pada Amma Koyum. Amma ada tak Amma? Okey tak. Okey, Amma buka mic. Amma bagi saya untuk question. Persamaan dia. 89. Apa dia? 789. Bukan 789, bukan. 23. Bukan 23. 34. Okey, 34 sama dengan? Sama dengan 789. Okey, betul. 789 divide dengan 23. Okey, betul. Alright. So nice one. Okey, Amma try yang kedua pula Amma untuk reminder, baki. 7 Okey, 7 betul. sama dengan 789 mod 23. Okey, tepat sekali. Okey, thank you Amma.
betul. So nanti kalau dalam kuis nanti 2 markah untuk soalan ni. Okay, so hopefully boleh faham macam mana kita nak cari baki dan kita nak cari penyebut menggunakan divisible of integer. Alright. Benda ni memang asas dia sebenarnya. Asas awak tekan kalkulator pun dapat. Tapi benda ni sebenarnya adalah salah satu faktor dalam coding. Dalam programming kalau nak cari baki, kita nak letak syarat, benda ni lah kita guna sebenarnya. Soft untuk biasanya kalau awak pernah tahu bidang kriptografi. Kriptografi ni adalah salah satu bidang yang dia nak crackkan satu password. So password yang terbina tu sebenarnya didapat daripada ni lah formula dia. Ataupun pernah tengok tak cerita, saya tak ingat lah apa cerita putih tu. Dan dia cari berdasarkan kod yang panjang lah. So dia crackkan kod tu untuk dapatkan word ke apa sebutan ke apa menggunakan formula remainder dan juga divisor. Okay. Alright, so hopefully subtopik yang pertama ni boleh faham. Okay. Jadi kita dah habis lah untuk yang ni. So kita ada another 30 minutes lagi untuk saya sambung next subtopik. So saya back balik pada yang tadi. Okay, so chapter learning outcome yang kita dah belajar. So divisible dah okay. Nak cari question remainder pun dah okay. Okay, tengok balik apa yang saya ajar tadi dan nanti tolong buat tutorial. So tutorial adalah soalan 1, 2 dengan 3 untuk cari apa yang kita dah belajar tadi. Okay. Alright, so next dalam masa 30 minit ni yang berbaki saya akan ajar untuk yang ketiga iaitu macam mana nak tukarkan asas nombor 10 kepada binary, kepada octal dan kepada hexadecimal. Sebab benda ni awak dah pernah belajar, so saya assume tak ada masalah lah. Okay, so kita pergi kepada subtopik yang terakhir untuk hari ni 9.30 sekarang. Okay, representation of integer. Integer tadi kita sebut tadi kan contohnya 27, 1756, 3 ke dan sebagainya itu adalah integer dalam asas 10. Yang kita guna kalkulator ni biasanya asas 10 lah. Okay, so sekarang ni contoh dekat depan ni, contohnya kalau 253. Kita boleh tulis sebagai asas 10 mengikut kedudukan dia kan. 2 ni 200, 5 ni 50, 3 ni sar, 3 darab 1. So sebab tu kita namakan sebagai base 10 ataupun asas 10. Asas 10 ni sebabnya yang ni part ni. 10 kuasa 2, 10 kuasa 1 dengan 10 kuasa 0. Maksudnya kalau nombor 253 awak nak pecahkan menjadi asas 10 tu, ni 10 kuasa 0, yang ni 10 kuasa 1 dan yang ni 10 kuasa 2. Sebab itulah kita sebut 253. So sekarang ni kita nak tukar asas ni ataupun integer ni kepada 3 bentuk yang lain. Iaitu yang pertama adalah binary number. Okay, binary number ni sebab ia digunakan dalam komputer. Sebab komputer dia tak guna bahasa ataupun language untuk base 10 number. Dia tak guna 1 sampai 10 ataupun 0 sampai 9. Tapi dia hanya menggunakan binary number iaitu 0 dan juga 1. Di mana 0 dengan 1 ni memberi maksud macam yang ni false statement. Okay. Kalau tak ada arahan awak klik cancel ke, awak klik not save ke, dia terus baca sebagai false statement. Kalau 1 ni maksudnya memberi kepada nilai true value. Biasanya kalau awak guna komputer, awak tekan dia mesti ada bagi satu kotak yes or no kan. So yes tu maknanya true value. No tu maksudnya false statement. So bila tekan yes terus komputer pun bagi arahan. Okay, true value untuk kita save ke dan sebagainya. Okay, sebab tu kita gunakan sebagai binary number. So binary number ni di asas 2 lah. Okay, so nanti kita tengok. And then kita boleh tukar juga representation number ni kepada octal. So octal ni base 8. Jadi nombor dia start bila 0 sampai 7. Dan cara baca, saya lupa nak cakap. Cara baca binary dengan octal ke dengan hexadecimal dia tak sama macam nombor desimal. Nombor desimal kita akan baca macam 253 ni sebagai 253 kan. Tapi kalau untuk binary kita tak baca 1011 ni tak. Dia kena baca satu-satu. 1011 ataupun 1011 asas 2. Okay, ataupun dalam bahasa Inggeris dia 1011 base 2. Okay, kena baca one by one lah. Okay, sama juga kan. Oktal kan asas 8 kan.
So kalau dia bagi example contohnya kat sini 312 kan. So kita baca dia sebagai 312 asas 8. 312 base 8. Okay. Ataupun hexadecimal. Hexadecimal ni adalah asas 16. Okay. Pun samalah. Bila asas 16, dia adalah sebenarnya gabungan 10 digit tadi yang saya terang tadi. 10 digit tu maksudnya 0 sampai 9. Okay. Dan remaining 6 digit tu dia ambil daripada 6 letters of the alphabet. A, B, C, D, E dan sampai F. Okay, so ini adalah 6 lagi lah. Okay, so faham dah tak? Saya rasa yang ni saya boleh skip laju-laju sebabnya awak dah pernah belajar kan. Cuma sekarang ni kita tengok kepada jalan kira. So dekat sini saya ada bagi satu table macam mana kita nak tentukan kedudukan untuk asas 2, asas 8 dengan asas 16. Binary, octal dan hexadecimal. So dia kena start dari belakang belakang tu 200, 201, 202 dan sampailah seterusnya. Kalau asas 8, 801. 801. Okay. 16 pula, 1600. Ni terlari sikit ni. 1600 1 lah. 16 kuasa 1, 16, 16 kuasa 2, 256 dan 16 kuasa 3. Benda ni semua kita boleh tekan dalam kalkulator 16 kuasa 3. Okey, contoh. Okey, contoh ini yang saya bagi ni, nilai di bawah yang digariskan tu memberi nilai tertentu. Contohnya dekat sini. Ni adalah asas 2, 10110. Dan nombor yang digariskan ataupun digit yang digariskan adalah yang di tengah, iaitu 1. So nilai 1 ni kalau kita tukar kepada desimal ataupun asas 10, dia sebenarnya adalah 2 kuasa 2. Sebab kedudukan dia. Ni kedudukan 200, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3, 2 kuasa 4. Jadi bila 1 ni dia maksudnya 2 kuasa 2 lah. So nilai dia adalah 4. Okay. So kita tengok pada jalan kerja. So ni saya bagi jadual, so boleh tengok balik nantilah penukaran. So binary dia tak akan ulang, dia akan ulang 0 dengan 1 je sampai habis. Kalau octal dia akan senaraikan 0 sampai 7. Okey, kemudian dia akan listing balik 10 sampai 17. Dia akan start balik dari 20 lah. Okey, untuk hexadecimal kiraan dia 0, 1, 2 sampailah F. Okay. So dia ada 16 digit dekat situ. And then starting a new one, 10 baliklah. Seterusnya 11, 12 dan sebagainya. Okay. Alright, so kita tengok kepada penukaran. Okay, penukaran asas. Sekarang ni kalau kita nak tukar asas 2 kepada asas 10 ataupun asas 8 kepada asas 10 dan asas 16 kepada asas 10, kita akan gunakan hasil tambah darab. Okay, so kita kena tambahkan hasil darab untuk kuasa berkenaan lah. Kalau asas 2 ni kita tukar jadi 2 kuasa N lah. Okay, 8 pun 8 kuasa N dan sebagainya. So kita akan gunakan tambah darab. Okey, contoh. Okey, so ni nak tukar daripada asas 2 kepada asas 10. Jadi kita kena gunakan yang hasil darab dan tambahkan semualah. Okey, so kat sini dia ada 1101 kan. So ada 4 digit kat sini. 1, 2, 3, 4. So dekat belakang ni adalah 2 kuasa 0. Yang kedua ni adalah 2 kuasa 1. Dan yang ketiga ni adalah 2 kuasa 2. Dan yang keempat ni adalah 2 kuasa 3. Okay, so macam mana kita nak tukar jadi asas 10? Kena darabkan setiap indeks ni 200 ni dekat 1. 2 kuasa 1 darab 0, 2 kuasa 2 darab 1, 2 kuasa 3 darab 1 dan tambahkan kesemuanya. So dekat sini kalau awak faham, kos kan 0 sifar. So kalau sifar ni darab dengan 2 kuasa 1 dia akan dapat sifar juga. Jadi kita boleh shortcutkan dia. Maknanya 1101 asas 2 bersamaan dengan 2 kuasa 3 darab 1. Ataupun 1 darab dengan 2 kuasa 3.
Sebab kedudukan dia dekat 2 kuasa 3 tambah dengan 1 darab dengan 2 kuasa 2. 1 darab dengan 2 kuasa 2. And then kita tambah dengan kosong darab 2 kuasa 1. So bila kosong darab 2 kuasa 1, kita boleh consider dia sebagai cancel lah. Jadi kosong. Tak perlu tulis pun tak apa. Terus proceed kepada yang belakang ni. 1 darab 2 kuasa kosong. 1 darab 2 kuasa kosong. Okay. So guna kalkulator. 1 darab 2 kuasa 3 ni. 2 kuasa 3 tekan kalkulator macam ni 2 kuasa 3. Bukan 2 darab 3. 2 kuasa 3. So 2 kuasa 3 dia akan dapat 8. So di sini dapat 8. 1 darab 2 kuasa 2, 4. Dan tambah dengan 1 darab 2 kuasa kosong. Sebarang kuasa kosong, nilai dia adalah 1. So dia akan dapat 1 lah kat belakang ni. So bila total up semua, 8 campur 4 campur 1, maka dia akan dapat 13. So 13 ni sebenarnya adalah nombor asas 10. Boleh tulis sebagai 13 ataupun boleh tulis sebagai 13 and then letak bawah dia asas 10. Kalau tak ada asas dekat bawah tu sebenarnya itu adalah asas 10. Asas 10 je yang kita takkan tulis asas kat bawah sebab semua orang tahulah. Itu adalah asas 10. Okay? So fahamlah kan? Untuk tukar binary, untuk tukar oktal dan sebagainya lah. So example ni saya dah bagi dekat sini. So boleh tengok balik. Sama juga dengan oktal. Oktal ni asas 8. So bila asas 8, nombor dia kan 562. So 562. So yang belakang ni sebenarnya adalah 8 kuasa kosong. Yang ni 8 kuasa 1. Dan yang ni 8 kuasa 2. So bila kita nak cari darab nanti, so kita akan ambil pairing dulu. 5 darab. Ingat ni darab. So dia akan dapatlah 5 darab 8 kuasa 2. And then yang kedua, 6 darab dengan 8 kuasa 1. Okay, dan last kali 2 darab dengan 8 kuasa kosong. Okay, dia sama je dengan binary number. Cuma sekarang ni kita guna asas 8 je. 8 kuasa kosong, 8 kuasa 2 dan... Ada soalan tak nak tanya? Ke clear? Ingat semua? InsyaAllah. InsyaAllah. Okay, right. Terima kasih. Tolong bagi respon. Okay. Next, hexadecimal. Hexadecimal ni pun sama, dia asas 16. Okay. Cuma dekat sini, untuk asas 16 ni, dia ada beza sikit je. Awak kena ingat. A, B, C, D tu memberi nilai di berapa. Okay, contohnya dekat sini kan. F, 4, C. Asas 16. Ada berapa tempat kat sini? Ada 3. 1, 2, 3. Okey, yang belakang ni adalah darab dengan 16 kuasa kosong. Yang tengah 16 darab kuasa 1. Yang depan ni 16 darab kuasa 16 kuasa 2. Dia start 0, 1, 2 lah daripada belakang. Cuma sekarang ni bila ada 16. Okey, bila ada 16, nombor dia awak kena ingat abjad tadi. Kalau A, B, C, D, E, F. Okey, asas 16 Asas 16 dia start dari depan tau. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, so semua ni adalah asas digit untuk 16. So lepas 9, A ni adalah wakil untuk nombor 10. B ni wakil untuk nombor 11, C ni adalah nilai dia 12 dan D adalah nilai dia 13, E adalah 14 dan F adalah 15. Okey, jadi bila awak nak tukar hexadecimal asas 16 jadi nombor asas 10, F ni dia darab dengan 16 kuasa 2, tapi F ni kena tengok table ni. So F tu nilai dia adalah 15. Maksudnya awak tukarkan. F tu jadi 15 darab 16 kuasa 2. So dapat yang ni. 15 darab 256. Kalau 4, 4 kekal 4 je lah. Dia tak ada nilai lain. Memang 4 je. So 4 darab dengan 16 kuasa 1. So dapat yang ni 16 lah. Okey, yang belakang C. C bagi nilai berapa C? C bagi nilai 12 kan?
So dekat sini 12. So 12 ni dia darab dengan 16 kuasa kosong, which is 16 kuasa kosong nilai dia 1. So 12 darab 1. So kira kalkulator dia akan dapatlah 3,916. Okay. Cuma saya nak highlightkan dekat sini untuk yang nilai ni lah. Untuk nilai F dengan C ni awak kena tukar berdasarkan jadual hexadesimal. Okay. Alright. Ada exercise dalam ni, awak boleh tengok balik jalan kerja, saya tak nak terang. Nanti bila buat tutorial nanti boleh check balik. Saya nak discuss tutorial je sekarang ni. Okay. So tutorial kat sini, tutorial pula dah. Saya nak discuss practice. Jawapan pun saya dah bagi dah sebenarnya. Okay, soalan yang pertama. Tukarkan 1010111111 kepada decimal number. Decimal number maksudnya asas 10. Saya tak nak jawapan awak terus tukar jadi nombor 351 guna kalkulator. Awak kena tunjuk jalan kerja. Okay, so soalan 1, jalan kerja dia adalah, so tengok kat sini. Yang ni adalah 2 kuasa kosong. Yang ni adalah 2 kuasa 1. 2 kuasa kosong. 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3, 2 kuasa 4, 2 kuasa 5, 2 kuasa 6, 2 kuasa 7 dan last kali 2 kuasa 8. Sebab dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So ada 9 kedudukan, maka paling last untuk kuasa adalah 2 kuasa 8. Jadi untuk yang satu ni dia darab 2 kuasa 8. Jadi untuk pengiraan 1010 111 11 asas 2 sama dengan yang mana ada satu ni kita akan darab dengan dia punya indeks 2 kuasa 8 lah. So 1 darab 2 kuasa 8 tambah. Okay, bila nak pindah kepada nilai lain dia akan tambah. Okey, untuk nilai yang 2 kuasa 7 ni kan nilai dia kosong. So tak payah kira lah yang ni. Awak tak payah ambil. Terus kita ambil yang ketiga ni sahaja, iaitu 1 darab dengan 2 kuasa 6. Okey, kemudian tambah dengan kosong ni pula 2 kuasa 5 kan. So dia tak perlu. Tak payah kira pun tak apa. Kita terus proceed kepada satu yang seterusnya untuk 2 kuasa 4. So tambah sini 1 darab dengan 2 kuasa 4. Dan seterusnya semua nombor 1, jadi kena tulis lah. Okay. So ini sebenarnya nak tukar jadi decimal places lah. Okay, right. So sekarang ni dah tulis dah semua. Yang kosong tu kita abaikan sahaja. So sekarang ni tekan kalkulator lah 2 kuasa 8. So tekan 2 kuasa 8. Gunakan cap. Cap ni untuk kita kira kalau kuasa tu lebih daripada 3 dan ke atas lah. So 2 kuasa 8 dia akan dapat 256. Okay, 2 kuasa 6. Darab 1 dia akan dapat 64. 2 kuasa 4 adalah 16. 16 darab 1 dapat 16. 2 kuasa 3, 8. 8 darab 1, 8. 2 kuasa 2, 4. 4 darab 1, 4. 2 kuasa 1 adalah 2 darab 1, 2. Dan last kali 2 kuasa kosong. Ingat 2 kuasa kosong bukan kosong. 2 kuasa kosong nilai dia 1. Tolong ingat. Apa-apa kuasa kosong nilai dia 1. So bila 2 kuasa kosong adalah 1, 1 ni darab dengan 1 kan? Maka dapat 1. Jadi ini adalah hasil darab dia dan awak kena tambahkan semua. So guna kalkulator awak tu 256 tambah 64 tambah 16 tambah 8 tambah 4 tambah 2 dan tambah 1. Maka dia akan dapat jawapan dia 315.
Okay? So dia ada cara kita nak check guna calculator. Yang tu saya akan sentuh next week lah. Saya nak tengok dulu jalan kerja dan pengiraan setiap penukaran asas tadi. Boleh ke? Ada masalah tak yang ni? Ada soalan tak? Okey, kalau tak ada soalan, saya tunjuk untuk jalan kerja yang kedua iaitu oktal. Okey, so nombor oktal ni nak tukar jadi decimal places kan? And decimal. So oktal, so ada 1, 2, 3, 4. Maksudnya ini darab dengan 8 kuasa 0. Yang ni darab dengan 8 kuasa 1. Yang ni darab dengan 8 kuasa 2. Dan satu lagi darab dengan 8 kuasa 3. Okey, untuk kosong nanti kita boleh cancel. Tak payah buat pun tak apa. Okey, so untuk jawapan nombor 2. 7016 asas 8 sama dengan. Okey, ni 7. 7 darab dengan 8 kuasa berapa tadi? 8 kuasa 3. Tambah dengan kosong ni tak payah buat sebab dia akan dapat kosong juga. Kita akan proceed dengan 1. So 1 darab dengan 8 kuasa 1. Dan tambah dengan 6 ni. Darab dengan 8 kuasa 0. Okey. So boleh kira kalkulator awak. 8 kuasa 3 adalah 512 ataupun terus dia tekan kalkulator 7 darab 8 kuasa 3. So dia akan dapat sini 3584 tambah dengan 8 kuasa 1 adalah 8. 6 darab 8 kuasa 0 dia akan dapat 6. Okay, so total up semua dia akan dapat 3598. Boleh so kita tukar daripada asas 8 kepada asas 10. Okey, so untuk nombor 3 sama juga nombor 3. Okey, nombor 3 adalah 2AE 0B. Ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 digit. Tapi dia start di belakang ni adalah 19 kuasa 0. Yang ni 16 kuasa 1. Yang ni 16 kuasa 2. A ni adalah 16 kuasa 3. Dan 2 ni adalah 16 kuasa 4. Okey. So kita akan tukar 2A E 0B asas 16. Okey, sama dengan 2 ni darab dengan 16 kuasa 4. Okey. Okey, kemudian tambah dengan A. Asas berapa A? A asas berapa pula? A berapa nilai A? Siapa boleh beritahu A? 10. Okey, betul 10. So terus tukar kat sini A itu adalah 10 darab dengan 16 kuasa 3. Okey. Tambah dengan E. E asas E berapa nilai dia E? Siapa boleh beritahu E? A, B, C, E. Berapa? 14. Okey, 14. Dan B adalah 11. Okey, jadi kita akan gunakan nilai yang kita tukar tadi. So 14 untuk E tadi darab dengan 16 kuasa 2. Dan untuk kosong, okay, sifar tak payah buat lah, tak payah darab. Kita terus je tambah dengan 11 darab dengan 16 kuasa 0. Okey, so gunakan kira lah. 2 darab 16 kuasa 4 dia akan dapat 131. 131,072 tambah dengan 10 darab 16 kuasa 3. 40,960 tambah dengan 14 darab 16 kuasa 2. 3,584
Dan last kali 11 darab 16 dapat 11. So totalkan semua, tambah ni tambah 4 nilai dan dia akan dapat nilai dia adalah 175 ataupun 175,627. Okay? Alright, so saya rasa saya stop sampai sini dulu. Sebab ada kelas yang pukul 11 nanti. Pukul 10 dah, pukul 10. Jadi saya stop sampai sini dulu. Next week kelas hari Rabu ada macam biasa. Dan kita akan continue dengan penukaran asas daripada desimal kepada binary, kepada okta dan juga hexadesimal. Okay? Kemudian awak boleh study dulu nota ni dan boleh cuba buat dulu untuk praktis 3. Okay, dan pada masa yang sama sila buka soalan tutorial. Okay? Sebab saya dah ajar tadi soalan 1. So sila buat soalan 1, 2, 3, 4 dan juga 5. Okay? Sila buat dan hantar dalam Teams, okay, sebelum hari Rabu ataupun hari Selasa lah paling last. Nanti saya akan buat dekat Teams. Kat mana nak hantar? Okay, saya tunjuk Okay, dekat Teams ni. Okay, minggu 1 adalah lecture yang saya ajar. Saya bagi nota, saya bagi tutorial. Awak nak hantar dekat mana? Okay, buka kat general ni. Atas ni akan ada assignment. Okay. So assignment ni saya akan create lah. Okay, saya akan create satu tu. Okay, so entitled tutorial 1. Betul Okay, dan saya akan bagi markah lah nanti untuk 100 point. So due date dia saya akan hantar sebelum 22 bulan. Okay, so nanti awak boleh buka nanti dekat assignment. Okay, buka dekat tutorial nanti dan sila hantar dekat sini jawapan. Dan satu lagi saya minta jawapan awak tu guna cam scanner. Cam scanner pernah guna ke cam scanner? Saya tak nak hantar gambar satu-satu tapi hantar menggunakan PDF. Download cam scanner dalam Google Play Store ataupun Android. Okay, download dulu cam scanner tu dan nanti awak tangkap gambar untuk semua jawapan. Kalau ada 5 helai kertas, awak snap semua gambar dan letakkan dalam satu folder sahaja. Dan pastikan semua jawapan tutorial awak tu ditulis nama dan juga nombor matrik. Okay, sebab saya takut ada bimbang tertukar dan sebagainya lah. Okay, right. So, ada apa-apa soalan nak tanya? Sebelum saya stop kelas. Saya tak ada. Okay, kalau tak ada, saya stop sampai sini dulu. Dan untuk attendance, saya tak buat poll macam semalam So kalau saya tak buat poll semalam, tolong tulis dekat bahagian Nur Ain. Nur Ain dan letakkan nombor matrik. Contohnya 20, 19, C, 13 and so on lah. Okay, dah letak sini sebagai kehadiran. Okay. So kalau tak ada soalan, make sure buat tutorial. Okay, tutorial dan submit sebelum hari Selasa minggu depan soalan 1 sampai soalan 5. Okay, so itu sahaja daripada saya. InsyaAllah jumpa next week. Dan jangan lupa isikan bahagian message ni. Cuba seorang tolong example. Type WhatsApp pula dah. Type untuk nombor matrik. Okay, thank you Fatih. So macam Fatih nama dan juga nombor matrik untuk kehadiran. Thank you Hajar. Alright, so itu sahaja daripada saya dan insyaAllah jumpa minggu depan dan Assalamualaikum.